Walidha lamma kanat da'wa an-nubuwah min ba'dihi kufrun wa khurujun minal millah fala nubuwata ba'dahu. Oleh sebab itu mana-mana dakwahan orang mengaku nabi, maka dia akan dihukum sebagai kafir, keluar daripada agama, disebabkan oleh kerana tiada kenabian setelah Nabi Muhammad. Wa idza nazala sayyiduna Isa bin Maryam ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam Rasulullah wa nabiyyuhu yakunu ala qadamil mutaba'ati lin nabiyyi Muhammad. Nabi Isa pun ketika turun di akhir zaman nanti, ia akan mengikut ajaran Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Isa adalah Nabi yang akan turun di akhir zaman nanti, tetapi turunnya bukan untuk membawa ajaran yang dibawa oleh beliau satu ketika dahulu, yakni dengan membawa kitab Injil. Tidak begitu. Tetapi yang akan diperjuangkan oleh beliau adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu, walaupun Nabi Isa berstatus sebagai Nabi ketika turun nanti di akhir zaman, tetapi bukan Nabi yang membawa ajaran yang baru atau ajaran yang lama dibawa oleh beliau, tetapi kekal ajaran yang dibawa itu adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fil hadis dinyatakan bagaimana satu hari nanti kalau Isa putra Maryam akan turun, yakni ke atas muka bumi ini, dengan membawa hukum yang adil, dan yang menjadi imam di antara kamu adalah, yang menjadi imam dalam salat adalah seseorang di antara kamu. Yakni Nabi Isa turun tapi tak menjadi imam dalam salat. Yang menjadi imam umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Imam Mahdi. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana untuk memberitahukan bahawa Nabi Isa ikut ajaran Nabi Muhammad ketika turun satu ketika nanti. Tujuan Nabi Isa turun adalah untuk menghancurkan salib dan juga untuk menghentikan pemakanan babi, seperti didakwa kalau ini adalah perkara yang dinisbahkan kepada ajaran-ajaran yang terdahulu, termasuk ajaran Nabi Isa. Sementara Nabi Isa tidak pernah pun juga mengajarkan kepada umatnya untuk memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk pemakanan babi. Hada berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Katanya kalau turun ke atas muka bumi ini akan ikut syariat Nabi Muhammad SAW, amilan bi syar'ihi wa sunnatihi. Syariatnya Nabi Muhammad akan ditegakkan oleh Nabi Isa, sunnahnya Nabi Muhammad akan disebarkan oleh Nabi Isa. Wala yuha ilaihi bi syar'in jadid. Nabi Isa tidak akan diberi wahyu baru ketika turun ke atas muka bumi ini. Tak ada wahyu lagi dah. Apa sebab? Disebabkan kenabian sudah diakhiri dengan Rasulullah Nabi Muhammad, maka tiada lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Isa pun bukan membawa ajaran Nabi Isa, tapi ajaran Nabi Muhammad. Kemudian wa in kana yuha ilaihi fi ba'd al-waqa'i wal ahwal wal hawadith hatta an yuhaddithu hatta annahu yuhaddithu as-sabirin alladhina farru ila al-jibal wa sabaru ala al-ju' hifadhan ala dinihim ayyam fitnatul masih ad-dajjal bimanazilihim fil jannah walakin la yuha ilaihi bi syar'in. Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman tidak mendapatkan wahyu untuk membawa syariat yang baru. Tetapi bukan bermakna Nabi Isa tidak menerima wahyu. Nabi Isa menerima wahyu juga nanti. Tetapi wahyu yang diterima oleh Nabi Isa bukan wahyu yang mengubah hukum hakam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak. Tetapi wahyu dalam bentuk pemberitahuan yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Musa tentang kedudukan sebahagian daripada umat Nabi Muhammad, kedudukan mereka di syurga. Yang Nabi Isa akan memberitahukan kepada golongan orang-orang yang sabar berhadapan dengan fitnahnya Dajjal,
sehingga mereka yang lari ke pegunungan untuk bersembunyi daripada Dajjal, Nabi Isa memberitahukan kepada mereka, sabarlah kamu, sesungguhnya Allah menjanjikan untuk kamu syurga. Yakni kata-kata Nabi Isa ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kesabaran yang mereka lalui berhadapan dengan fitnahnya Dajjal, namun tidak membawa syariat yang baru.